Pergi kepada intermittent fasting. Maksudnya kita puasa 16 jam. Ada pernah dengar kan? Puasa 16 jam, puasa 8 jam tu baru makan. Tapi puasa tu boleh minum air. Air tu boleh minum, tapi cuma untuk minum air je, tak makan benda berat. Oh, lagi ekstrim. Sebab saya makan rasa petang. Lepas tu besok tu tempat kerja tu lunch baru start makan pula. Tapi tu tak apa kau macam tu. Saya rasa sangat-sangat ganas tu. Ganas, tapi itulah. Tapi saya tak sikit sangat pun. Tapi nampak makin ni ada sikit. Tapi sekarang ni tak sikit. Tu baru buat dalam 2 minggu baru buat. Memang jadi. Sebelum tu saya macam tak buat sangat kan. Apa ni, puasa pun tak tu sangat, diet pun tak tu sangat. 2 minggu lepas lah mungkin nak kahwin, nak 2 minggu ni buat betul lah. Ni lah. Ni dah makan semalam petang 10.6. Lepas tu ni tak makan apa. Wah. Makan nanti kat sana nanti. Oh. Memang kuat lah. Dia macam mana nak cakap, dia diet ni dia macam ternampak senang lah. Tapi nak maintainkan dia. Ya. Sebab saya pula orang kampung kuat makan. Sekejap macam dia makan, sekejap macam dia makan birthday lah, sekejap tu kulit arwah lah, sekejap ni. Kalau dekat bandar, dekat taman, tak misalnya banyak tumpuk kat surau masjidnya. Kat kampungnya lah, kejap telefon, kejap orang main rumah. Aduh, saya tak berjaya lagi lah. Mana, walaupun saya sangat suka dengan diet dulu hak cerita tu, saya dah cuba. Nasi saya kurangkan lah, nasi saya kurangkan. Daripada satu pinggan tu saya ambil satu senduk je. Saya segenggam kan? Segenggam. Kuah tu tak boleh. Kuah tu yang penting lah. Kuah dengan manis. Kuah dengan manis. Saya ingat manis lah, bagi peranan besar manis lah. Dia manis dalam minuman tu yang paling penting. Ya. Minuman dengan kuah tu. Makan kat luar apa tak ada masalah. Tapi yang penting lauk apa-apa tak masalah. Tapi makan yang goreng dengan yang kuah. Minyak dengan manis. Minyak dengan kuah manis. Lain pula saya macam saya berniaga macam ni. Kadang-kadang ada pelanggan mai waktu tengah hari kan. Saya terpaksa temannya apa. Kadang-kadang kan kalau pelanggan jauh-jauh datang kan. Dia yang kita tak boleh nak kontrol sebenarnya. Suasana saya. Memang kadang-kadang saya bila saya masuk tandai kan, saya tengok perut saya, Allah. Bila nak beranak ni. Itulah. Mental saya tak kuat lah untuk lawan bab makan ni. Mental tak kuat. Saya pun takut kat lepas kahwin ni, takut dia naik balik. Tapi tak apa, saya PJJ dah. Bukan. Kalau tak betul-betul kuat mental memang naik badan. Lepas kahwin ni. Mental kena kuat betul. Sana orang kat sana tengok gambar lama-lama dia sebelum kahwin. Yang tempat saya kerja lah. Lepas kahwin besar-besar. Lepas tu ada orang saya cakap beritahu, nanti tengoklah. Lepas kahwin kan? Macam mana. Sebab orang biasa-biasa pun memang naik badan. Pertamanya kita boleh buat misal. Lepas kita buat misal, jiwa kita tenang. Makan lalu. Satu lagi tak tahu lah. Dia punya fikiran ke ataupun saya ni nak besar. Itulah. Dia nak besar tu macam senang. Berpotensi lah. Sangat berpotensi untuk membesar. Macam ada orang buat padang lah. Dia dah ketul-ketul lah. Lepas tu dia kurus lah. Bila dia buat balik lah, dia sekejap lah. Sebab dia dah ada macam body dia dah boleh baca. Nampak gemuk ni bagus tu. Okey. Alhamdulillah. Jadi kalau tengok sini ada banyak perubahan dah. Alhamdulillah. Banyak perubahan. Semua ada perubahan, antibody apa semua naik, paru-paru semua servis semua, usus besar, usus kecil dah normal. Tenaga pun ada perubahan, tulang belakang pun dah kuat, apa semua sekali, saraf semua dah. Saya rasa bila macam ni jiwa akan lebih tenang, hati lebih senang, lebih relax, lebih tenang. Bila macam ni sebab kita mengharapkan normal. Kalau boleh semua normal, tapi bagi saya keputusan macam ni pun sangat baik dah. Tulang belakang dah kuat, hormon pun dah hampir normal dah. Tapi kita nak right lah di sini ni. Kita nak right di sini. Hak ni penyalur tenaga ni. Penyalur tenaga lemah, memori lemah, memori stres, kesannya lemah. Itulah. Takut nak kahwin ni. Tak apa seminggu ya, tak apa. Ni dah okey dah ni. Ni dah okey dah insya-Allah. Yang jiwa pun dah lebih tenang sikit.
Lepas tu insya-Allah saraf saudara pada sesuai elok, hati, perut, prostat, kulit kurang vitamin sikit. Duk tengah proses vitamin sikit. Lepas tu angin masih ada lagi dalam badan. Buah pinggang okey pun dikencing dah okey dah. Baik. Apa rasa semenjak amal madu? Sebenarnya bila makan madu ni kenyang. Tapi tabiat kita, budaya kita kuat makan nasi. Budaya saya lah. Itu siapa yang nak contoh diet ni. Ada apa berlaku tak semenjak amal madu ni? Dia macam ni, yang perasan dua lah. Satu tu dalam seminggu 2 minggu tu saya macam memang berak tu malam awal-awal. Peringkat permulaan. Ya. Lepas tu saya punya tidur lah. Sebelum ni saya nak tidur tu, nak lelap tu susah. Tapi sekarang ni dah tak ada masalah. Alhamdulillah. Dua tu lah yang saya perasan memang betul-betul ketara. Alhamdulillah. Yang rasa panas semua yang macam setakat sebelum ni rasa panas tak ada, itu tak ada apa. Alhamdulillah. Yang dua ni saya perasan lah. Berak dengan tidur nyenyak elok. Senang tidur. Dah stres dah kurang. Senang nak tidur. Jiwa lebih tenang, lebih. Saya takut satu ni kita nak kahwin ni. Itulah takut macam tak nampak puas dengan isteri ke apa. Dia cerita benda macam ni, jangan cerita dengan isteri supaya kita tidak tanam satu negatif dalam kepala dia. Jadi cakaplah dengan dia bahawa inilah saya, dan kalau saya memang gemuruh cakap dia, saya memang takut nak menempuh malam pertama. Memang risau, memang bimbang. Saya tak tahu sejauh mana kemampuan saya. Kalau kita tahu dah kemampuan kita, tak apa. Sekarang ni kita meragui kemampuan tu kan, merisaukan kita kan, mampukah tak mampukah. Tapi insya-Allah jangan susah hati, sebab kalau tengok sini perubahan dah banyak dah. Jadi buat sekadar mampulah malam tu. Boleh insya-Allah Allah dengan orang hebat semua ni. Saya nak minta tips sikit lah. Tips yang satu malam pertama, yang kedua tips yang jadi suami kan, macam mana. Itulah saya kan. Yalah saya kalau nak dengan mak ayah saya memang dia tak jam benda-benda macam ni kan. Yalah Ayah betul. saya dia ni macam dia. Yalah malu lah. Dia orang kata dia macam orang kampung sikit. Yalah. Jadi kita orang kedai orang kampung memang dia tak cakap sangat pasal ni. Jadi saya nak dapat tu, saya baca YouTube tu macam cakap lain. Macam saya nak pandangan ustaz sikit lah, macam tip-tip sikit lah nak kahwin ke. Apa-apa pun di tempat kerja ke, di mana ke, bermasyarakat ke, nak kahwin ke, yang penting kita letak Allah dan Rasul di depan. Tu je. Letak Allah Rasul di depan. Dan kita kena niat untuk aku nak buat satu benda yang menggembirakan Allah, menggembirakan Nabi je. Simple je, senang je. Jadi maknanya kita takkan buat satu benda yang melukakan hati Allah dan melukakan hati Nabi. Sama juga dengan kahwin. Kahwin ni, ya Allah, aku kahwin ni kerana perintahmu, sunnah para rasul, sunnah para nabi. Untuk gembira kau, ya Allah, gembirakan Nabi, ya Allah. Jadi aku kahwin kerana Allah. Macam tu. Benda ni abang kena cerita dengan bakal isteri sebelum nak kahwin tu. Sebelum nak kahwin. Jadi di dalam rumah tangga tidak ada siapa raja, tidak ada siapa hamba. Sama kongsi kehidupan. Seandainya ada sesiapa yang merasakan ada raja, ada hamba, rumah tangga tu akan rosak. Akan ada tekanan, akan ada ego dan sebagainya. Tetapi kalau kita kahwin ni kerana kita nak kongsi kehidupan untuk bina ibadat, bina pahala, untuk mengumpulkan pahala untuk ke akhirat. Insya-Allah akan lebih ada hargai, menghargai, hormat, menghormati, kasih, mengasihi. Sama-sama niat untuk berkhidmat. Insya-Allah. Itu je. Senang je. Satu lagi dia macam dia cepat terasa macam mana. Dia macam kita tak boleh nak tinggi suara sikit, memang tak boleh langsung lah. Walaupun kita macam cakap biasa, tapi cakap macam buat dia terasa sikit je. Memang dia terus jadi dia. Macam mana saja tu? Kena macam ni. Bila pasangan kita macam tu, kita lebih banyak diam lah. Bila dia
bila kita kena didik dia pelan-pelan. Didik dia macam mana? Supaya dia lebih bila dia terasa tu dia mudah sensitif tu bermakna dia sayang kat kita tu. Dia sayang lah, tapi Dia punya sensitif tu macam akan terbuka lah kalau terlampau sangat dia akan mengguris. Benda tu macam kecil je kan. Beban tapi dia punya thread tu macam lama sangat. Macam dia kenapa benda kecil je macam tak perlu nak dia macam tak ada isu pun sebenarnya, tapi kenapa nak jadi terasa sampai 2-3 hari macam tu. Ya. Dia macam kalau benda ni macam berlarutan selepas kahwin rasa macam leceh sikit lah, memang leceh lah. Memang dia akan mengganggu emosi kita. Kadang-kadang ada perempuan ni lepas kahwin kan dia berubah kan. Dia berubah dia juga, tapi tak takut dia macam tu. Saya sure nanti bila dah kahwin nanti, sebab tu saya selalu bagi tahu kita jangan cair pasal lah. Kita jangan buat isu lah. Cakap dengan bakal, kita dah dewasa, kita dah matang, kita dah boleh hidup sendiri. Jadi kita sama hormati lah. Hargai menghargai. Jangan ambil mudah benda ni. Sebenarnya tu benda ni akan berlaku apabila suami atau isteri yang berkerjaya. Dia rasa dia lebih yakin dengan kerjaya dia. Ini bagi saya malang lah kalau ada pemikiran macam tu. Dia tidak letakkan ibadat tu perkara utama. Dia letakkan kehidupan ni perkara utama. Kalau dia tak nak aku boleh hidup, aku boleh ada gaji, aku boleh beli kereta, beli rumah. Bagi saya malang, dia tidak faham matlamat hidup ni. Sebab matlamat hidup ni kita untuk ke akhirat. Kan dunia ni sementara saja. Jadi itulah. Hari tu pun dia masa saya lepas sunat tu dia cakap macam dugaan dunan tu kan. Kita kan dah kumpul duit untuk kahwin ni kan. Tapi dia kena apa? Tahu yang scammer tu. Banyak duit dia puluh-puluh ribu tu hilang. Masa tu dia sampai nak. Ya kok. Ayah saya pun duit hilang juga malam tadi saya tahu saya dekat bank. Yang tu tak, yang ni yang dia kena tukar tu, yang scammer. Oh ya kau. Dia dah call dia daripada petang sampai ke malam tu lah. Dia macam another call macam dia dengar call lain lah. Lepas pada tu dia punya down tu memang down teruk lah. Ya Jadi, kau. macam-macam cara lah saya nak tu balikkan dia sampai dia sekarang ni macam boleh terima. Jadi satu benda tu kan dia macam dia ulang terus kan. Jadi macam kalau dah ada kalau benda tu ada. Jadi macam saya tolong dia kan nak buat majlis rumah dia kan. Jadi saya keluarkan duit tajam lain tu. Yalah. Majlis rumah dia sebab duit tu semua untuk majlis Allah rumah dia kan. Yalah harapan jadi, dia kan. Hilang semua. Allah. Habis agak-agak berapa ibu? Apa ni? Hilang tu. Duit tu. 4 lebih. 40,000. Oh, banyaknya. Jadi kalau nak ikutkan tu saya tapung tu majlis dia tu tak boleh nak tapung banyak macam tu lah. Saya pun majlis tu semua kan. Jadi bila kita tengok ke sini tu pada permulaan tu memang susah lah saya nak macam dia nak yakinkan dia tu lah apa dia cakap macam nak tahu macam mana semua bagai tu lah. Jadi macam dia ulang kan kalau lah. Jadi macam di sini abang kena didik dia redha. Itulah. Redha je lah. Kalau fikir pun benda tu dah bukan rezeki kita. Nak belajar redha tu yang payah tu. Dia punya down tu sampai dia cakap dia malu tersangat. Dia tak cerita kat orang lain tu. Cuma dia cerita kat saya. Sepatutnya dia kena bincang dengan mak bapak dia. Family dia semua tak tahu. Jadi maksudnya kalau family tahu mungkin family boleh support sikit. Jadi dia malu sangat. Saya cakap tak apalah, saya top up lah. Jadi tak masalah, top up tak ada masalah. Masalah sekarang dia macam saya tak cakap dari dia jangan duk ukit benda ni kan dan dia terjadi kan benda. Tapi kalau dia
macam masalah sikit, macam contoh masalah kewangan sikit kan, kadang-kadang kalau dia macam saya jadi down juga lah sebab Yalah. dia jadi mana tu. Jadi Tapi saya faham dia kan, dia memang rasa macam tak boleh terima benda tu, tapi mula-mula memang dia menangis apa semua. yalah. Saya syok dia kena bagi tahu keluarga dia. Kalau dia nak bagi tahu, kalau dia tak mau bagi tahu, okey tak apa. Dan kita buat majlis yang sederhana je lah. Tak perlu nak ni sangat kan. Sebab masa tu kan Tapi masalah ni sekarang ni tak panggil kan. dia dah panggil, dia dah order semua kan. Itu yang stres tu. Tak apalah, kita hargai lah, kita hormati lah, kita simpati lah dengan dia. Cumanya Saya cuma nak macam bila dia bagi tahu, dia macam ada masa dia ungkit balik benda tu kan. Saya dah bagi tahu yang macam dia semua bagi tahu terima semua lagi. Mungkin ada hikmah apa semua nanti jadi ni kan. iya. Saya dah bagi tahu semua dah. Lepas tu dia macam boleh terima lah masa tu. Lepas tu bila ada masalah macam kewangan sikit, Dia stres, dia main balik ya. dia panggil balik. Dia macam dia ingat je benda tu. Ya. Banyak lah. Dia pula impian dia untuk meraih perkahwinan kan, impian dia kan. Tak apalah, abang sabar je dalam bab tu. Sabar dulu. Layan dia dulu dalam tu sama, tak apa kot, insya-Allah. Jangan lupa sebut pasti ada hikmah daripada Allah. Jangan lupa sebut tu. Harap-harap dalam keadaan dia tengah lemah tu, kita beritahu Allah, dia akan lebih terima hakikat lah. Allah kesiannya, memang wujud no scammer pukul duit ni ya. Itu yang macam scam tu, yang tu lah. Oh, Macau scam. Macau scam tu yang ada dia call, yang kau tipu tu. Oh. Atau dia link ke polis, dia link ke mana semua tu. Saya pernah dapat sekali. Dia benda tu semuanya, dia geng-geng dia je semuanya. Ya. LHDN dia, kalau kita email lah, kita bayar cukai apa kan, dia bagi tahu lah. LHDN takkan call melalui phone lah. Ya. Bagi tahu. Dia ada alert kan. Sebab tu saya hanya nombor yang saya record saja saya akan angkat. Yang saya tak record saya tak angkat. Kalau yang tidak ada saya record, dia kena WhatsApp dulu. WhatsApp kenakan diri dulu, baru saya angkat. Sebab nombor telefon saya kan dekat tajuk tu kan. Sebab tu semenjak pada KK macam tu, saya tulis dalam kurungan WhatsApp saja. Mana saya tak akan terima call lah. Sebab tu 24 bunyi, 24 jam bunyi telefon tu. 24 jam bunyi. Dia yang apa ni? Yang pukau tu lah. Memang pukau melalui phone ni memang benda tu boleh buat dan memang benda tu wujud, tetapi kadang-kadang tak pukau pun, kadang-kadang teknik cakap mempengaruhi minda. Mindset dia. Mindset. Saya pernah terima, dia kata saya tak bayar duit sewa di Pahang. Dia tahu nama saya komplit, nombor IC apa semua. Ni siap dia bagi apa ni? Report polis. Report polis yang ada kumpulan warna Ya. dah ni. Penilai apa semua kan. Ya. Hantar ke saya punya tunang tu. Dia perempuan ni takut aja dia. Ya. Dia follow sini. Bila follow kena. Dia follow semua kena. Saya pernah terima sekali lah call tu. Dia kata ni kalau macam tu cik sembang dengan saya punya pegawai, cik sembang dengan pegawai polis ni bahagian siasatan jenayah. Jadi saya akan sambungkan direct kepada untuk nak selesaikan masalah ni, cik kena bincang dengan bahagian siasatan jenayah ni, polis ni. Saya bertanya nombor perkhidmatan dia berapa? Bila saya tanya nombor perkhidmatan dia, sebab saya kena pasti tu pegawai tu nombor dia punya nombor polis tu berapa kan, sebab kita nak check tengok betul ke pegawai polis. Tapi kalau orang tua tak tahu. Orang tua dia tak akan tanya apa muslihat kan. Mula-mula saya layan dulu dengar macam ni rupanya scammer. Padahal saya tak pernah pun pergi duduk kat Pahang. Saya tak pernah, semua hidup saya duduk di Pahang. Jadi dia kata saya sewa rumah di sana tak bayar, dan tuan rumah dah saman kokang. Macam tu lah. Kalau kita macam yang fikir logik ni okey kan. Kalau macam perempuan lelaki yang fikir aku guna sama ada ni. Padahal kita tak buat kan. Dia beritahu ni menjejaskan masa depan cik, menjejaskan muflis cik tak boleh keluar negara. Susun ayat dia sebenarnya. Kebetulan saya sibuk, saya tak nak layan sangat. Kebetulan orang tengah ramai kan. Jadi saya pun kata macam mana aku nak berhenti ini, tak logik ni.
Macam mana aku nak berhenti? Kata tak apalah, minta nombor perkhidmatan pegawai dulu. Baru saya boleh sembang dengan dia. Gitu lah. Itulah. Jadi tak apa. Itulah dugaan orang kata dalam pertunangan kan. Mula saya sedih juga macam mana nak control dia tu. Satu lagi dia seorang, dia tak bagi tahu family dia, kawan-kawan dia, bagi tahu saya. Sebenarnya apa-apa pun saya dah fikir. Saya je kena macam bagi semangat kat dia, bagi apa saya semua. Dah lah dekat nak kahwin kan. Oh banyak habis. Dia dah tu semua, dia dah apa ni yang barang-barang kahwin suami semua dah kan dah habis semua orang. Yalah. Jadi dia hilang. Macam mana? Mana tak apa. Tak apalah. Kalau abang rasa anggaplah ini satu pengorbanan, abang tak rasa korban untuk dia dan saya harap dia menghargai pengorbanan ni untuk menjadi asbab supaya bila ada kahwin nanti dia akan renung balik pengorbanan kita, keikhlasan kita, waktu dia susah kita tolong dan sebagainya. Berarti juga ni sepatutnya kita urus diri kita je nak kahwin ni, dia nak urus dengan dia sekali. Jadi sekarang ni macam dia punya kewangan dia, saya yang bukan duit dia lah, duit yang untuk majlis kahwin semua tu saya yang pegang. Yalah. Yang banking ke, yang hantar transfer semua tu saya yang handle semua. Kata dia cari kan, dia dah cari kan. Jadi okey dia bagi tahu okey bayar deposit kat sini, bayar saya. Dia cakap dia tak takut nak hutang duit. Itu hikmah dia bagi kan. Tak apalah. Paling tidak pun inilah proses untuk kematangan. Ujian dan cabaran inilah dugaan. Buatlah sekadar mampu. Kira-kira alhamdulillah. Jadi saya harap perkahwinan ni berjalan dengan lancar dan penuh dengan keharmonian. Dia dah abang dah kenali dah dia kadang-kadang dia terlalu sensitif. Jadi kena beringatlah, hari kenduri jangan buat hal lah. Waktu ada tetamu, waktu tu kita penat, kita letih, dia pula nak buat perangai letih, rosaklah majlis kan. Kadang-kadang kita rasa macam kita dah macam habis jaga lah. Memang ada kat mana-mana rasa dia lah. Yalah. Biasa lah. Kita dah habis jaga lah. Memang ada kita jaga. Kena sabar lah. Memang dah nak buat macam mana, spesies orang perempuan memang macam tu. Cuma kadang-kadang kalau kita ikut sangat pun menjadi-jadi juga. Jadi kadang-kadang tak payah layan sangat lah. Kata saya minta maaf lah, saya tak suka lah nak layan benda macam ni. Dia ada beritahu macam kalau dia tengah senang emosi, tak payah layan dia. Tapi bila kita tak layan dia, dia cakap pula kita tak ambil buat ke dia? Tak ambil buat dia, tak pujuk dia. Saya yang mana Lepas tu lah. Dia sabar je lah. Itulah kekuatan yang ada pada lelaki. Sebab itulah Allah Ta'ala letakkan talak pada lelaki. Lelaki boleh bersabar, boleh tenang, boleh cool, nak buat apa-apa keputusan. Jadi redha je lah. dapat isteri macam tu kan. Tapi sebenarnya saya selalu bagi tahu saya benci perceraian. Saya bagi tahu saya benci perceraian. Punca bercerai ni kadang-kadang kan, kadang-kadang ada mengajuk tak menentu, sensitif tak menentu, orang jadi boring nak layan. Jadi suami ni macam tak boleh terima benda yang simple sangat, jadi dia besar-besarkan. Begitu lah. Tu baru seorang isteri. Boleh insyaAllah. Ni dah okey dah ni. Dah sebih dah kuat dah. Semua dah kuat dah. Kita harap InsyaAllah lah selesai masalah. Ujuk pelan-pelan, bismillah pelan-pelan, buka baju, buka butang pelan-pelan, kan, sentuh pelan-pelan. Ada faham kot? Faham kan? Mukadimah tu lama sikit lah. Macam dia pula, dia orang dah matang, dia misi kan. Dia misi ni orang yang dah biasa benda-benda macam ni. Dia hari-hari dah tengok, dah sentuh lelaki pesakit. Dia buat lelaki ni, buat orang tua. Oh. Jadi dia macam
dah biasa tengok. Kerenah orang lelaki ni dah biasa. Kadang-kadang dia kan tukar pampers, tukar apa semua. Oh ya ya Jadi ya. dia dah biasa tengok. Dia boleh bagi tahu kat saya. Kalau Melayu ni kecil dia, kalau gemuk ni dia masuk ke dalam, kalau yang India ni dia besar sikit. Oh, dah duk tukar pampers sama tua. Tu. Jadi macam saya fikir saya ni macam tak usah sangat takut dia tengok. Usah pergi ke apa. Tu jadi macam Jadi fobia pula kita. Jadi takut pula kita Jadi takut apa tu. Tak tahu lah. Oh dia bagi tahu. Dia bagi tahu kalau India besar, dia bagi tahu. kalau Melayu kecil. Kalau Melayu ni macam kecil sikit. Yalah. Kalau gemuk lagi lah masuk ke dalam pendek. Dia ada cerita lah. Yalah. Dia kerja macam tu hari-hari. No, hari hidup orang tua. Apa? Dia cakap dengan dia macam ni. Cakap dengan dia macam ni. Ada jenis dia besar. Dan bila dia waktu dia biasa-biasa dia besar juga. Bila dia keras pun dia besar tu je. Cakap dia macam tu. Jangan terkesan kata. Ada jenis dia kecut. Tapi bila dia main share dia besar. Kena cakap macam tu dengan dia. Dia banyak jenis katanya. Orang Melayu ni memang nampak kecil tapi dia bisa. Kena cakap macam tu lah, balik dengan dia macam tu. Memanglah nampak kecil orang Melayu ni tapi dia bisa. Kalau macam dia macam tahu lagi Kan? Dia macam dia tahu lagi macam dia dah tengok benda tu dia dah terbiasa lah. Jadi macam saya ni macam saya mana tu sangat benda macam ni. Yalah, kita tak nak masa kita tidak terdedah macam tu kan. Tak ada sangat. Tapi betul kadang-kadang kalau saya tengok orang hak jenis besar tu kan, walaupun dia dah tua, saya pun dia takut juga. Allah. Tak apalah, tak payah fikir lah. Yang penting bismillah elok. Muka dimah lama, muka dimah bagi ni sikit. Boleh insya-Allah. Ya. Tambah macam depa terdedah benda macam ni. Depa mengaji bab-bab macam ni, tak apa. Buat tak tahu dia kadang-kadang mendiamkan dia tu lebih baik, kadang-kadang lebih bisa daripada berkata-kata. Dia diam je bagi pak naung tu dia kau. Kecil lah, besar lah, tak apa-apa kau. Malam tu tunjuk gila sikit. Baik, cara dia pula jangan tidur lah. Malam tu korban lah, jangan tidur. Sebab malam pertama, oleh kerana kita tahu dah bakat isteri kita tu lain macam je, mencabar aku punya keyakinan apa semua. Malam tu lepas takdir Allah selesai sekali, kan? Jangan tidur lagi. Minum air ke apa ke bilik air basuh, contohlah. Contoh, lepas tu pergi minum air panas ke apa semua, dia segar, relax, tengok TV ke, main telefon dulu. Lepas tu dia pun dah letih nak layu dah, kita kejut balik, bagi lagi. Biar dia ingat bahawa hak orang Melayu ni kecil tapi bisa. Tapi kalau malam pertama tu abang cek habis. Betul abang tidur habis ya. Dia tak ada rasa apa, kita dah lena. Jadi rahsia malam pertama jangan mudah nak tidur. Set dalam otak malam ni aku tak akan tidur. Itu aku yang apa? Keluar awal tu. Oh. Tak apa insya-Allah. Kontrol. Dia bila kali pertama okey. Kali pertama kita tak biasa, kali pertama kita bromil lama sikit. Bromil lama sebab kali pertama biasanya tak boleh tahan lama lah. Kali pertama. Okey. Lepas tu dah habis longkak kokak kan? Maka kita pun bagi dia puas, sampai dia puas kita relax. Bila kali kedua tu dah lama. Sebab sementara dia nak kumpul balik air mani kita akan tak lama. Waktu tu lama tak apa. Sampai dia tak mau. Kalau kata boleh lagi kali ketiga selang sejam 2 jam kat lepas pada tu.
Kali ketiga memang lagu lama. Sampai kita pun bila nak berhenti ni, bila nak berhenti. Sebab dia nak kumpul balik ayat mani tu lambat. Teknik dia gitu lah. Yang penting jangan sekali tu terus tidur habislah malam tu. Kalau kita tidur, dia tidur sama tak apa, takut dia tak tidur. Dia tak tidur, tengok kita duk tidur, alamak, dia akan frust lah. Esok pula dia pergi tempat kerja, tengok hak orang India pula. Itu masalah. Tak apalah, tak payah fikir lah, boleh insyaAllah. Lagi. Apa yang duk bimbang sangat lagi?